Okay, topik yang seperti yang Sibu maklumkan dalam kita punya grup dalam WhatsApp. Okay, our third eye, mata ketiga kita, mata ketiga kita itu ialah mata akal. So dia ada mata akal yang kita panggil mata akal. Semalam ni kita nak cerita mata akal itu, tapi ada kaitan dengan smart CV lah, yang berkaitan dengan smart CV lah. Okay, niatkan belajar kerana Allah Ta'ala. Niatkan belajar kerana Allah Ta'ala. Sipu juga niatkan mengajar kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sesi ini sejam kah, lebih kurang sejam macam tu, menjadi satu ibadah untuk kita. Menjadikan satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat pahala lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita pahala. So niatkan tuan-tuan. Kita nak mula pembelajaran ini, niatkan belajar dan juga mengajar kerana Allah Ta'ala. It's not the money. It's not the money. But it is our duty. Peranan kita ni untuk cari rezeki kan. Okay. Itu peranan kita. Tapi rezeki semua dah ditentukan. Rezeki semua dah ditentukan. Okay. Tapi usaha kita tu ditentukan juga. Jadi berusahalah. Salah satu usahanya belajar. Salah satu usaha kita nak mencari rezeki ni, bukan nak cari rezeki, nak mendapatkan rezeki kita tu, ialah belajar. Dan dalam proses kita belajar ada pahala. Dalam proses kita mengajar ada pahala. Okay. Dan pahala itu dia datang dengan kasih sayang Allah kan. Dia datang dengan kasih sayang Allah. Pahala sebab pahala itu benda baik. Okay, insyaAllah kita mula. Okay, melihat dengan mata akal. Aliran wang dalam Smart CV 7. Tuan-tuan, Sifu nak clearkan minda kita ni, clearkan hati kita ni. Bila kita katakan wang, perkataan wang itu, tuan-tuan, selama ini kebanyakan kita sudah di brainwash kan, otak kita sudah dicuci ya, sudah dikacau bilau kan, dikacau bilaukan otak kita ni tuan-tuan dengan masyarakat kita. Dan masyarakat kita ni tuan-tuan dikontrol, dikawal oleh orang-orang yang kebanyakannya jahat, orang-orang jahat ya. Dan orang-orang jahat ni dia merosakkan minda kita. Salah satunya ialah perkataan wang itu. Bila kita dengar wang itu, dia berbentuk negatif. Dia nak jadikan macam tu musuh-musuh manusia lah ni, golongan syaitan lah tu golongan syaitan tu. Dia nak jadikan otak kita ni fikir wang benda yang negatif. But that is not the case. Wang itu bukan negatif, bukan positif. Okay? Dia adalah kuasa, tenaga. Jadi bila kita katakan wang is good, benda yang bagus, benda yang bagus. Okay, jadi bila sekarang ni bermula malam ni tuan-tuan kena fikir tu. Bila dengar kata wang, benda yang elok ni, ini tenaga ni kan. So jangan lari daripada wang. Jangan lari daripada wang kan. Kita suka wang tu. Okay, begitulah kita punya minda kena fikir macam tu. Hati kita kena fikir macam tu kan. Jangan lari pada wang, nanti wang lari pada kita kan. Sebab kita tak suka dia. Kan? Okay, so wang is benda yang membantu kita dalam kehidupan kita. Dia tenaga, energi. Okay. So kita nak melihat wang itu menggunakan mata akal kita. The third eye. Ini gambarnya kan. The third eye tu. Akal kita ni, otak kita di dalam tu kan. Okay, supaya dapat melihat aliran wang tu. Dapat melihat aliran wang tu. Jadi bermakna kita kena belajar lah tuan, kena belajar, kena ada ilmu. Kena ada ilmu mengenai bisnes yang ada dalam Smart CV. Itulah makna dia tuan-tuan. Kan dalam bisnes kita ni ada transaksi jual beli.
ada transaksi jual beli antara members, ahli, pengguna di dalam sistem Smart CV ini. Kita beli something, kita dapat something. Okay, oleh kerana ini adalah community, so ada pembahagian komisen diberikan oleh syarikat kepada kita. So we must know, otak kita ni kena tengok benda tu. Kan, berapa orang bayar? Berapa orang bayar, aku punya komisen berapa? Kan? Berapa company punya, berapa aku punya, berapa tim aku punya. Itulah makna dia melihat aliran wang itu kan. Sebab wang itu mengalir tuan-tuan. Wang itu mengalir, dia seperti air. Okay? Wang itu mengalir seperti air. Like water. Kan? Jadi tuan-tuan kena melihat air. Kena melihat air. Kan? Lihat air itu. Jadi wang itu mengalir seperti air. Itu kan. Sebab kita nak tengok duit mengalir tak nampak kan. But yang kita boleh nampak ialah air lah, air mengalir kan. Kan, air sungai kah, air terjun kah, air apa kah, kita nampak kan, boleh nampak lah. But tuan-tuan kena bayangkan lah, the money is like that. Wang itu seperti itu, dia mengalir. Dia ada aliran dia. Okay. Jadi kita kena tahu alir itu mengalir ke mana ni? Alir duit ni, duit mengalir ke mana ni kan? Kan? Aku nakkan duit itu mengalir supaya pergi ke rumah aku lah. Pergi ke rumah aku atau pergi ke account bank aku lah. Kan? Secara halal. Secara halal. Aku nakkan wang itu mengalir. Sekarang aku nak tengok di mana wang itu mengalir. Di mana wang itu mengalir dalam Smart CV. Dan aku nak duit itu mengalir ke e-wallet aku. Kalau Smart CV kita panggil e-wallet. Kalau boleh hari-hari lah. Kalau boleh hari-hari lah. Satu hari banyak kali lah. Wang itu mengalir ke dalam e-wallet aku. Nah, kalau dalam Smart Services tuan, dalam Smart Services ini, wang itu mengalir ke dalam tuan-tuan punya 4G wallet. Dia mengalir ke 4G wallet, bukan ke e-wallet. E-wallet yang lain lah, BC ke apa, pergi ke e-wallet. Tetapi walaupun dia mengalir ke 4G wallet, nanti Sibu akan bincang dengan Datuk supaya nama tu diubah kepada cashback wallet. 4G wallet macam tak berapa ngam bunyi dia. Bunyi dia tak berapa ngam dah. Dulu okey ngam, sekarang tak ngam dah. Kan? Jadi nama yang ngam dengan dia ialah cashback wallet. Cashback wallet. Dia masuk ke situ. Daripada situ nanti dia akan masuk ke, kalau lebih RM10 lah. Lebih RM10. So dia akan ditransfer ke e-wallet. Dia akan masuk e-wallet juga. Smart Services tu dia akan masuk e-wallet juga. Tapi dia masuk dulu ke dalam 4G. Dia masuk dulu ke dalam 4G. Macam itulah. Betul Jadi tuan-tuan nak tengok tuan-tuan punya commission itu, tengok dalam 4G wallet. Tuan-tuan tengok dalam 4G wallet bahagian details. Details. Berapa commission dapat daripada si Ali. Ali bayar bil elektrik, berapa aku dapat? Kan? Si Maimunah bayar pinta cenggo, berapa aku dapat? Kan? Si Kasim dia bayar dia punya mobile phone 4G, Selcom ke apakah, Digi ke, berapa aku dapat. Itu semua tuan-tuan boleh tengok di dalam 4G wallet. 4G wallet, tengok di situ, jangan tengok dalam e-wallet, tak ada. Dia bukan dalam e-wallet, 4G wallet. Nah, duit itu mengalir lah tuan-tuan. Duit itu mengalir daripada tangan, maksudnya daripada account bank kawan kita tu kan. Account bank kawan kita tu dia top up dalam cash wallet. Lepas dalam cash wallet dia pergi convert kepada shopping wallet. Daripada shopping wallet dia bayar dia punya bill. Shopping wallet boleh, cash wallet pun boleh kan.
Dia bayar dia punya bil-bil apa semua tu, dah belanja dia pinta cengkok ke apa. Itu aliran duit tu. Itulah aliran duit, itulah mengalirnya duit. Kan, mengalir duit daripada dia punya bank account pergi ke dalam, dia top up pergi ke cash wallet pergi ke shopping wallet pergi ke bayaran untuk pin dia ke apalah, bil elektrik ke bil dia dibayar tu. Kan? Daripada bayaran itu dia pergi mana? Pergilah ke, kalau DG dapat lah. Kan? Bayaran tu DG dapat lah. Kalau Telekom Malaysia dapat. Unify, Telekom Malaysia dapat. Pinta Cenggol dapat. Aliran wang itu. Tetapi dalam kita dapat juga. Ada certain persen yang kita akan dapat daripada perbelanjaan itu kan. Sama company pun dapat juga. Jadi pelbagai pihak dapat wang belanja tu. Jadi wang itu mengalir kepada beberapa pihak. Okay. Service provider dapat banyak lah. Service provider dapat banyak. Jadi kalau DG punya top up, DG dapat banyak lah sebab dia service provider kan. Macam tu. Okay. Jadi kita juga tumpang dapat duit kat situ daripada commission lah. Commission dipanggil services itu kan. Services punya commission tu. Okay. Itu yang kita kena nampak. Itu yang masuk sifu guna mata akal kita ni. Nak lihat the money flows. Kan wang itu mengalir tu. Kita kena nampak benda tu. Daripada bank si Ali kan. Daripada bank si Ali duit tu keluar. Tu dia keluar. Pergi cash wallet kan. Nampak duit tu keluar pergi cash wallet. Cash wallet nampak duit tu pergi ke pula. Dia convert ke shopping wallet. Shopping wallet dia beli pula. Dia bayar bil ke apa. Jadi nampak duit tu keluar. Mengalir. Yang pentingnya ialah aku punya. Okay. Berapa aku punya. Berapa aku punya. Jadi itu yang tuan-tuan kena faham dia punya marketing plan. Okay. Daripada perbelanjaan itu berapa aku dapat. Itu yang kita sebut services itu. Services punya cashback itu. Itu yang beberapa hari ini Sifu dah jelaskan berapa tuan-tuan dapat tu kan. Okay. Itu. Jadi aliran wang dalam Smart CV ini sebab ini very subjektif lah tuan-tuan. Subjektif. Very subjektif lah. Tidak ada Sifu tak boleh kata Sifu punya ini paling betul, orang lain tak betul. Tidak boleh. Kan? Yang ini bila kita katakan kategori ini tidak penting berapa banyak kategori. Okay? Yang pentingnya benda ni tidak salah. Kan? Ada orang lain kategori dia tuan-tuan. Sifu lain kategori. Jadi Sifu kategorikan kepada 4 benda yang penting. Okay? 4 benda yang penting. Orang lain mungkin lain sikit daripada Sifu. Okay? Tak apa. Perbezaan cara penyampaian itu rahmat. Okay? Perbezaan cara menyampaikan ilmu itu rahmat. Tidak payah sama. Tidak perlu sama. Okay? Berbeza pun tak apa. Yang pentingnya betul. Yang pentingnya betul lah. Kan? Okay, bagi Sifu ialah kategori yang pertama services. Okay, satu pipe duit tu. Macam ni lah pipe ni. Tentu nampak gambar tu. Okay, nampak gambar tu, pipe besar tu. Okay. Pipe duit lah tu. Okay, salah satu pipe macam ni ialah services. Dipanggil pipe services. Itu kategori kita dalam sistem kita ada dipanggil services. Yang kedua kita ada satu pipe lagi, pipe duit juga dipanggil business. Business yang mana tu? Business center tu. Standard plan tu. Business center tu. BC. Smart Biz package tu. Itu satu pipe yang asing bagi Sifu lah. Jadi services walaupun dia related juga tu tuan-tuan. Services dengan business dia ada relation dia. Okay. Sebab dia integrated kan. Yang kedua bisnes tuan-tuan. Tapi malam ni Sifu tidak masuk ke bisnes ini kerana panjang lah. Kalau masuk semua benda ni panjang lah. Kan? Jadi kita akan bawa besok lah cerita bisnes tu. Jadi malam ni Sifu nak habiskan yang services. Okay, yang ketiga digital tu. Asset
digital. Okay. Itu pipe yang ketiga. Pipe wang, pipe duit. Kan, duit mengalir tu dalam situ, aset digital tu. Okay. So bila sibuk kata aset digital, tidak semestinya custom plan, tidak. Kalau custom plan sibuk kata custom plan, sibuk tak kata custom plan. Sibuk kata aset digital. So aset digital tu pelbagai dia punya aliran tu tuan-tuan. Dia ada custom plan, dia ada semua produk-produk dalam kita punya smart mall itu ada dia punya aset digital. Kan? CV ada aset digital dia. Jadi aset digital tu merangkumi semualah. Semua jenis aset digital. Itu maksud dia. Jadi pipe ini adalah pipe aset digital merangkumi semua yang bagi kita aset digital. Itu. Dan apa saja yang bagi aset digital dia masuk dalam situ. Itu kategori yang ketiga. Okay, ingat ini Sifu punya kategori Okay. Yang keempat bagi Sifu lah. Yang keempat kategori yang kita boleh katakan boleh jadi besar juga ialah derma. Kenapa Sifu kata derma ini menjadi satu pipe aliran wang yang besar? Okay, kerana ini adalah ajaran agama kita lah, orang Islam lah kan. Agama lain pun mengajar juga kan menderma kan. Jadi semua agama pun menyuruh kita menderma, give charity kan? Give charity. Okay, jadi derma itu menjadi darah daging setiap manusia sebenarnya. Tidak semestinya orang Islam saja, orang lain juga begitu. Jadi kita ada sifat nak bantu orang, Jadi ini boleh jadikan amalan. Ada orang amalan dia setiap bulan menderma. Ada orang amalan dia setiap minggu menderma. Ada orang amalan dia setiap hari menderma. Setiap hari menderma. Walaupun sikit dia menderma. Dia menjadi amalan dia kan. Begitu. Jadi benda ni boleh jadi satu pipe aliran wang yang besar kan. When everybody is doing it. Kan bila semua orang buat benda tu, walaupun sebulan RM50 kan. Walaupun sebulan RM50, kalau semua orang buat bermakna banyaklah. Kan banyaklah wang mengalir ke, siapa buka tu? Banyaklah wang mengalir ke situ. Okay, jangan buka mikrofon tu ya, begitu tuan-tuan. Jadi pipe aliran wang derma ini besar, sebenarnya besar. Nah, pelik bin ajaib tuan-tuan. Dalam sistem kita ni derma ini yang mengalir wang deras di sana, kita boleh dapat komisen di situ. Ada komisen yang kita boleh dapat daripada proses derma ini. Okay. Jadi bila kita mengajak orang menderma, mendidik orang menderma, ada pulangan untuk kita. Kerana kita cikgu. Kenapa? Kerana kita cikgu. Kan sebab kata kita ni tugas kita ialah cikgu kan. Bila kita mendidik manusia, ada pulangan untuk kita. Termasuk menderma tu. Tapi malam ni Sifu tak akan cerita detail menderma ni. Sifu nak cerita detail yang pertama dulu, services. Besok kita bisnes, lusa kita di aset digital, selepas lusa derma lah. Topik satu malam. Macam tu lah tuan. Alright, so itu 4 kategori. Sebenarnya boleh banyak tuan-tuan, tapi cukuplah 4 tu. Kalau banyak sangat nanti pening kepala kan. Cukuplah 4 kategori tu cukuplah kan. Okey. Malam ni kita cerita yang ni saja. Sebab ini the most important lah kan. Ini yang paling penting. Aliran wang yang paling besar tuan-tuan Yang paling besar dan paling kuat dia punya aliran, yang tidak pandai kering dia punya pipe-nya tak pandai kering kan, ialah aliran wang services. Aliran wang services dia tak pandai kering, dia tak pandai berhenti, sentiasa mengalir wang kat situ. Paling besar.
Kenapa? Belanja. Belanja kehidupan. Belanja kehidupan. Mana boleh lawan belanja kehidupan kan? Wang yang paling banyak kita keluarkan duit ni tuan-tuan ya, ialah belanja lah. Perbelanjaan lah. Kan? Perbelanjaan kehidupan. Apa dia? Beli beras, beli tepung, beli ayam, beli ikan, beli daging, beli sayur, beli buah, beli garam dan sebagainya. Makanan kita di dapur kita tu. Kan? Tuan-tuan pergi restoran, jumpa Ali, Ali, kita jumpa kat restoran, ada benda aku nak cerita kat kita jumpa kat restoran biasa tu, Ali Mamak punya restoran tu, kan? Bayar duit kat situ, belanja lagi, belanja si Ali makan, kan? Beli makanan petang, tuan-tuan petang-petang nak makan bubur, nak makan goreng pisang, kan? Ada je nak makan setiap petang kan? Keluar duit. Banyak duit tuan-tuan, kadang-kadang RM10, RM20 kan sehari. Belanja makan petang. Okay. Pakaian. Dah 2 tahun tak tukar pakaian, beli pakaian. Handphone, kena bulan-bulan kena bayar, prepaid ke postpaid ke. Kena bayar tuan-tuan. Itu ada orang RM100 sebulan. Macam Sibu ni lagi banyak, RM150 sebulan. Satu orang. Kalau 3 orang, 4 orang, satu family, berapa banyak duit keluar tuan-tuan? Itu perbelanjaan kita tu. Ini termasuk dalam services. Bayar bil elektrik. Ada orang 500 sebulan elektrik dia. Kan? Bil air. Isi minyak. Bagi yang ada kereta, isi minyak. Ada motor, isi minyak. Semua itu dalam services. Okay? So, sudah tentulah duit yang mengalir dalam pipe services ini paling banyak lah, paling besar lah, paling deras lah. Kan? Paling laju lah dia mengalirkan situ. Dia punya pipe itu besar tu kan. Okay. Jadi kalau kita nak alirkan duit itu masuk ke dalam e-wallet kita ataupun 4G wallet kita itu, di sinilah tempat dia. Di sinilah tempat yang utama dia kan. Sebab sini banyak duit mengalir ni. Jadi mata akal kita kena nampak benda tu. Kena nampak wang itu is flowing. Flowing kan. Kalau boleh dengar bunyi dia sekali, sudah ada bunyi. Okay, selagi manusia itu ingin hidup. Tak tahulah kalau ada manusia yang tak nak hidup kan. Okay. Naluri manusia memang nak hidup. Selagi ada nyawa dia nak hidup kan. Selagi dia nak hidup, selagi itu dia berbelanja kan. Remember, tenaga. Manusia hidup dengan tenaga kan. Tenaga ada dalam makanan. Makanan itu kita makan, didigest jadi tenaga. Nak dapat makanan tu kena beli. Kena bayar dengan duit. Jadi the transfer of energy. Pertukaran energi. Tenaga. Okay, daripada wang ibu kata dah tenaga kan. Wang tu tenaga. Tenaga wang jadi tenaga makanan jadi tenaga apa-apa tenaga lah, tenaga haba metabolisme apakah. Dia bertukar tenaga saja, bertukar bentuk saja tuan-tuan. Okay? Energi dia tukar bentuk saja, dia tidak dicipta, tidak dihapus. Okay? So dalam bentuk wang, dalam bentuk makanan kan, dia akan dalam bentuk tindakan kita, kerja kita. Dia bertukar-tukar bentuk saja. Okay, jadi masyarakat kita ni, setiap orang ni, tuan-tuan tengok gambar tu kan. Yang budak kah, yang si ibu kah, yang si bapa kah, semua orang-orang ini berbelanja tuan-tuan. Termasuk baby, termasuk bayi kan. Dalam janin pun, dalam kandungan juga berbelanja. Melalui bapa dia lah, melalui mak dia lah kan. Tapi dia hidup, mesti ada perbelanjaan yang dia perlukan. Mak dia makan, dia makan. Okay. Jadi tidak ada boleh lawan dari segi pengaliran wang yang paling besar ialah berbelanja. Tidak ada boleh lawan yang itu. Now, dalam Smart CV, kita kena tahu yang mana aliran wang itu ialah satu orang 500. Satu orang
yang berbelanja itu dikira dalam kita punya komisen, tuan. Ini nak masukkan duit itu pergi ke pipe ke rumah kita ni. Kan? Daripada pipe yang besar kat sana tu, public punya pipe tu kan. Kita nak dia alirkan, dia masuk satu pipe pergi rumah aku. Kan? Maksudnya duit tu pergi rumah aku lah. Okay? So cerita dia ialah tuan-tuan akan dapat RM1 daripada setiap orang itu yang berbelanja RM500 ke atas. Dia belanja RM500 ke atas, kita tuan dapat RM1 lah. Ini purata, sebut kata purata. Senang cerita RM1 lah. Dia mengalir pergi ke rumah tuan-tuan tu. Kan, tuan-tuan buka pipe tu, keluar duit. Tuan-tuan kena bayangkan tu. Buka pipe kan. Pipe duit lah, bukan pipe air. Pipe duit ni, pipe Smart CV. Smart CV punya pipe pergi rumah kita kan. Buka air tu, keluar duit. RM1. Dia keluar RM1. Kena bayangkan macam tu lah. Kan? Jadi setiap orang, si Ali, si Abu, si Kasim, ini semua aku punya geng ni, semua tim aku ni, kan? Mereka belanja ni, aku dapat RM1. RM1 ni daripada si Ali, RM1 ni daripada si Fatimah, kan? RM1 ni daripada si Abu. Macam tu lah tuan-tuan tengok tu, aliran tu. Aku dapat RM1 ni daripada siapa ni? Kan? Jadi tuan-tuan punya tim itu, jemaah tuan-tuan tu, tuan-tuan dapat daripada jemaah tuan-tuan. Berjemaah lah. Kan? Berjemaah lah tuan-tuan. Sebab daripada jemaah kita tu kita mendapat manfaat. Kita bagi manfaat kepada jemaah, jemaah bagi manfaat kepada kita. Cycle. It's a cycle. Okay, jemaah dapat something from us. Sebab mereka dapat juga daripada kita. Kita belanja, mereka dapat. Tapi mereka belanja, aku dapat juga. Okay. Jadi dia cycle. Kita benefit each other. Kita memberi manfaat sesama kita. Okay? Engkau belanja, aku dapat. Aku belanja, engkau dapat juga. Nah, kita dapat RM1. Ingat tu, RM1 daripada jemaah kita sedalam 5 generasi. 5 generasi. Nak faham generasi senang saja. Tuan-tuan ada mak bapak, kan? I come from my father and my mother, kan? Nanti tuan-tuan juga ada berkahwin, ada anak, kan? Itu generasi itu, tuan-tuan. Generasi lah tu, kan? Jadi kita bermula dengan kita. Tu generasi zero, anda. Kan, tuan-tuan berkahwin dengan pasangan, nanti ada anak, itu generasi 1. Anak pula kahwin, dia pula beranak pula, kan? Generasi 2, begitulah. Itulah bentuk generasi. Cuma dalam Smart CV ini, generasi itu dikira dari segi pendidikan. Generasi kita ni berasaskan pendidikan, bukan perkahwinan. Bukan perkahwinan dan beranak, bukan. Dia, generasi kita ni berdasarkan pendidikan. Kita belajar dan mengajar. Ini yang kita buat sekarang ni, Zoom meeting ni. Kita belajar dan mengajar. Okay, kita belajar dan mengajar. Tak kisah tuan-tuan ajak kawan masuk Zoom meeting ke apa ke, tuan-tuan bagi page pendidikan ke orang ke apa ke, tak kisah. Yang penting ilmu sampai. Okay, ilmu sampai. Ilmu kita kena serap dulu. Ilmu kita kena serap dulu. Belajarlah daripada mana-mana. Carilah guru. Kan? Saya pun mengajar setiap malam di sini. Datang saja Zoom meeting. Okay? Serap dulu ilmu, tuan-tuan. Dah serap ilmu, barulah kita boleh bagi ilmu ke orang. Macam mana kita nak bagi sesuatu kalau kita tak ada? Kan? We cannot give something kalau we don't have that something. Kalau kita tidak miliki something itu, macam mana nak bagi something tu? Okay? We cannot give knowledge kalau kita tak ada knowledge, kan? Tak boleh lah. Tidak boleh kita bagi ilmu kalau kita tak ada ilmu itu. Okay? Tidak boleh kita sampaikan. Okay. So itu tugas kita, tuan-tuan. Belajar. Lepas tu kita mengajar. Mengajar banyak cara. Tuan-tuan boleh ajak masuk Zoom meeting. Tuan-tuan boleh bagi page pendidikan. Tuan-tuan boleh jumpa orang tu.
bercerita secara live, face to face, banyak macam-macam cara. But you must do that. Kita kena buat tu. Okay, transfer of knowledge kena buat. Kena buat transfer of knowledge. Okay, sama ada tuan-tuan handsome tak handsome, cantik tak cantik, itu belakang kira. Dah tua kah, muda kah, kan? Tak kira semua tu. Yang pentingnya knowledge sampai. Sudahlah. Okay, so 5 generasi ini tuan-tuan tuan-tuan kena buka mata minda sekarang ni. Mata minda sekarang buka. Buka, open your third eye. Now. Tengok benda ni. Okay, fahami benda ni. Use your intellect. Guna tuan-tuan punya intellect sekarang ni. Mata intelek. Okay. G0 itu tuan-tuan. G0 itu ialah tuan-tuan, anda, kita sendiri, saya sendiri, anda. Itu G0. Berapa orang? Satu orang lah. Saya seorang lah. So tuan-tuan berbelanja 500 sebulan. Atau lebih tak kisah. Okay, sekurangnya 500 lah. Tak kisah tuan-tuan beli apa pun. Daripada sana tuan-tuan akan dapat RM1.25 masuk tuan-tuan punya pipe tadi tu, pipe duit tu. Belanja dulu 500 tu. Daripada 500 tu contohlah tuan-tuan beli Pinta Cenggo. Pinta Cenggo dapat lah duit tu, kan? Pinta Cenggo. Tapi dia masuk dalam kita punya e-wallet, kan? Jadi adalah sebahagian Pinta Cenggo dapat tu. Tetapi yang kita dapat, bila kita belanja Tacenggo tu, kita pergi ke supermarket, kan? Apa sekarang? Sekarang dipanggil apa? Tesco tu. Tesco sekarang panggil apa? Tesco tukar nama dah, kan? Lotus. Lotus. Okey, betul. Lotus. Now kita pergi Lotus. Pergi Lotus, beli ayam, beli daging, beli apa? Beli minyak masak, kan? Beli minyak masak, beli beras apa semua lah. Contoh lah tuan. Jadi belanja dapur itu kan kita bayar, kan? Kita bayar tu. Bila kita bayar nanti kita guna Tacenggo. Okey, dia potong Tacenggo kita. Dia potong e-wallet Tacenggo kita, kan. Jadi duit tu dah mengalir tu. Mengalir dah duit tu daripada saya punya Tacenggo pergi kepada Lotus punya inilah account. Sebab dia potong, kan. Dia potong wallet kita tu. But way before that, kan, sebelum itu lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan beli pin Tacenggo, tuan-tuan beli pin Tacenggo saja dah kira bonus. Bonus dah kira kat situ, kan. Duit dah mengalir dah pergi rumah kita. Kan, bila kita beli pin Tacenggo tu, bukan masa kita berbelanja di Lotus tu, bukan. Lebih awal lagi tuan-tuan. Lebih awal lagi bila kita beli pin Tacenggo saja melalui Smart Services lah. Melalui Smart Services kita tu, kita beli pin Tacenggo. Dah dikira dah. Dah dapat dah komisen kita. Komisen Smart Services lah. Yang ni lah. Yang ni, duit ni. Dah dikira dah tuan-tuan. Dah dikira. Okay. Dia lebih awal lagi. Okay, jadi 500 itu kita akan dapat RM1.25. Ada lah tuan-tuan, daripada tak ada, daripada kosong. Kan? Ada lah juga, kan? Okay. Now, kita didik kawan kita. Kita mendidik kawan kita. Sampailah kita ada 10 orang. Berapa lama aku nak didik ni, Sifu? Tak kisahlah. Tuan-tuan nak didik 10 orang dalam masa 30 hari, baguslah. Kan, kalau boleh didik 10 orang dalam masa 30 hari. 30 hari aku dapat dah 10 orang yang berbelanja lebih 500 setiap bulan menggunakan Smart Services ini. Tertunailah sudah kerja tuan-tuan tu. Okay. Tuan-tuan didik 10 orang yang buat kerja macam kita buat. Maksudnya dia berbelanja, tuan-tuan. Dia faham. Semua orang kalau faham dia berbelanja lah. Kan? Cuma tukar saja cara belanja tu, kan. Okay, yang penting dia tahu cara berbelanja guna Smart Services. Itu saja. Kan? Dah ada 10 orang. Aku dah berjaya dah didik dah. Aku dah berjaya dah didik 10 orang.
yang berbelanja guna smart services ni. Setiap bulan dia berbelanja dah, sampai mati dia akan berbelanja lah. Kan? Itulah tugas kita. Itu yang sebelum letak merah tu kan, petak merah tu, itulah tugas kita, tuan-tuan. Our duty, every one of us, setiap orang dalam smart CV ini, duty-nya itulah. Okay, itulah tugas dia. How to do that? Macam mana nak buat? Tuan-tuan kena gunakan pelbagai cara lah, tuan-tuan. Gunakan pelbagai cara. Macam mana aku nak ada 10 orang yang direct dengan aku, yang setiap bulan dia berbelanja 500 guna smart CV. Okay, guna cara, pelbagai cara. Jangan satu saja, berbagai cara. Okay. Itu yang saya kata tadi, guna Zoom meeting ini satu. Zoom meeting satu. Dua, YouTube Sifu punya YouTube channel. Sebab ini Zoom meeting ini dirakam, tuan-tuan. Jadi kalau dia tak boleh live, seperti sekarang ni live Zoom meeting, setidak-tidaknya dia boleh tengok YouTube, rakaman video YouTube. Dapat ilmu juga. Itu dua. Yang ketiga, page pendidikan, tuan-tuan. Page pendidikan yang Sifu design. Okay. Sifu dah design page pendidikan, tapi ada mahar dia. Sebab itu cost. Ada kos dengan Sifu bukan free benda tu. Walaupun Sifu buat, tapi kos pada Sifu beribu-ribu ringgit. Dan duit Sifu keluar beribu-ribu ringgit. Sebab dia, kalau tuan-tuan tahu design website, dia bukan free. Dia ada hosting, dia ada software yang kita kena beli, yang kita kena guna tu. Yang tu, kalau dicampur-campur semua yang Sifu guna ni beribu, tuan-tuan. Sifu bayar beribu, jadi tak boleh lah Sifu bagi free kan. Satu masa Sifu pula tu, nak buat tu kena guna masa kan. Jadi cannot give you free kan. But RM50 setahun tu kira kecil, tuan-tuan. Kecil sangat tu, RM50 setahun kan. Bandingkan dengan Sifu punya bayaran beribu-ribu kan, kos Sifu tu. Okay. Itu page pendidikan, tuan-tuan. Page pendidikan itu adalah satu cara yang sangat powerful, sebab dia tuan-tuan boleh guna beribu-ribu kali. Dalam setahun tu lah, tuan-tuan boleh guna beribu-ribu kali benda tu. Okay, anytime, anywhere, tuan-tuan boleh bagi ke orang. Page pendidikan tu, bagi link ke orang, bagi ayat-ayat sikit, dah. Kan? Itulah kerja kita, antara kerja kita. Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, telefon orang. Telefon orang kena tahan lah. Menelefon ini satu hal kan. Jadi kalau kadang-kadang kawan kita yang biasa dengan kita telefon je. Boleh saja nak telefon. Tapi nak sampaikan dengan telefon ni susah sikit. Sebab dia tak nampak kan. Dia tak nampak. Kalau page pendidikan, dia nampak video tu kan. Video tu ada tulisan, ada audio, semua ada dalam situ. Jadi senang berbanding dengan tonton telefon. Kalau tonton telefon, dah lah telinga kawan kita tu panas kan, 1 jam telefon. Kos telefon lagi kan. Okay. Tapi boleh saja tuan-tuan telefon orang. Okay. Yang kelima, tuan-tuan jumpa dia. Buat appointment, jumpa. Tak kisah jumpa di mana. Di kedai mamak ke di mana ke, jumpa. Explain dia secara depan. Itu berbagai cara. Berbagai cara kita nak dapatkan 10 orang ini yang menjadi kita punya direct downline, yang berbelanja setiap bulan RM500 ke atas. Sudah pastilah RM500 ke atas kan. Bila semua orang buat kerja itu, dia menjadi amal jama'i. Dia menjadi amal jama'i kan. Kerja berjemaah lah, tuan. Kerja berjemaah. Aku didik 10 orang. Aku didik 10 orang. Engkau didik 10 orang juga kan. Masing-masing kita semua didik 10 orang lah. Masing-masing kita ni didik 10 orang lah. Marilah kita berjamaah. Nah, kan? Jadi daripada situ, bila everybody doing their job, bila setiap orang buat tugas dia, Allah Sifu, aku tak pandai cakap. Aku tak pandai cakap. Apa yang kau pandai? Aku pandai bawa orang. Aku cakap tak pandai, kan? Kalau bab lain okey lah, smart CV aku tak pandai. Kalau bab memasak boleh. Okey, tak apa. Apa yang kau mahir? Aku mahir bawa orang. Okey, kalau bawa orang pergi Zoom meeting aku boleh. Buatlah kerja tu.
Kan? Buatlah kerja tu, bawa lah orang pergi Zoom meeting. Okay? Bawa orang Zoom meeting aku tak pandai. Tapi kalau nak share page pendidikan tu, aku boleh lah. Aku share je, copy paste je. Boleh lah tuan-tuan. Tidak semestinya tuan-tuan bercakap. Anything yang boleh kita sampaikan kepada orang tu menggunakan beberapa tools, jadilah tuan-tuan. Okay? Tuan-tuan nak jumpa orang, tak pandai cakap, cari siapa upline kat atas tu, dia boleh explain dengan bagus, contact dia. Kan nama dia siapa? Amin. Okey Amin, aku ada si Farida ni nak tahulah pasal Smart CV ni. Dia nak tahulah, aku dah bagi dia page pendidikan aku tu. Dia kata dia suka, tapi dia nak jumpa. Dia nak jumpa berdepan. Tapi aku takut nanti aku tak boleh explain pula ni. Tapi aku tahu engkau boleh kan. Engkau tolong aku. Hari kita jumpa dia besok petang. Buatlah macam tu tuan. Okay. So pelbagai cara untuk dapatkan 10 tu. But never stop. Never stop until you get 10. Boleh jadi lagu ni. Kan? Never stop until you get 10. Kan? Okay? Sebab itulah tugas kita. Jadi masing-masing tugas dia ialah rekrut 10 orang. So bila ini terjadi tuan-tuan, generasi 1 tuan-tuan akan dapat RM12.50 setiap bulan. Generasi 2 tuan-tuan akan dapat RM125 setiap bulan. Generasi 3 tuan-tuan akan dapat RM500 setiap bulan. Generasi keempat tuan-tuan akan dapat RM7,500 setiap bulan. RM7,500 setiap bulan tuan-tuan, itu kalah gaji manager. Kan? Manager pun kalah tuan-tuan. Manager, seorang manager tuan-tuan, dia kena pergi kerja setiap hari. Kalau tempat dia bekerja tu 5 hari seminggu, 5 hari seminggu bermakna dia kena kerja 5 hari seminggu kan. Nak dapat gaji tu. Nak dapat gaji RM7,500 tu. Dia kena kerja kan. Seorang manager lah. Kan? Tak kisahlah dia kerja apa. Swasta kah? Jabatan kerajaan kah? Kalau status dia manager, income dia boleh sampai RM7,500. Biasanya RM5,000 lah. RM5,000 tu. Tapi tak apalah, RM7,500 pun tak apa. Senior manager RM7,500. Dia kena bagi masa dia kerja hari-hari tuan-tuan. Okay? 25 hari seminggu, sebulan. Dia bekerja 25 hari seminggu, sebulan. Untuk dapatkan gaji RM7,500. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam bisnes ni, dalam Smart CV ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sudah ada gelombang yang keempat. Gelombang. Malam ni kita cerita gelombang pula. Okay, gelombang pertama G1. Gelombang kedua G2. Gelombang ketiga G3. Ngam juga G gelombang. Gelombang keempat itu G4. Bila sampai gelombang yang keempat tuan-tuan, ombak dia dah besar lah. Kan? Sebab dia 4 kali gelombang ni. Besar dah tuan-tuan. Bayangkan air ombak tu ialah duit. Bayangkan air ombak tu yang gelombang keempat ni, dia gelombang besar kan. Belum tsunami lagi, belum tsunami yang G5 tu. Okay. G4 itu tuan-tuan ada 7,500 yang datang ke dalam tuan-tuan punya rumah, yang mengalir dalam pipe ni, smart services punya pipe ni, masuk ke rumah tuan-tuan 7,500 setiap bulan. Buka aja kepala pipe tu keluar duit. 7,500 tuan-tuan dapat daripada pipe ini, pipe cashback smart services ni. Okay? Sebab tu kena mendidik tuan-tuan. Kena mendidik. Tugas dia itulah mendidik. Kan? 7,500 tuan-tuan setiap bulan. Tuan-tuan tak buat kerja dah. Kan? Tak buat kerja dah. Aku pergi melancong je lah. Aku pergi melancong sana, melancong sini. Duit 7,500 tetap dapat tuan-tuan. Sebab this become your passive income.
Dah jadi passive income, tuan-tuan. Mula-mula tidak passive sebab kita kena mendidik orang. Tapi sudah bila jadi budaya, semua orang berbelanja menggunakan smart service, jadi budaya kehidupan dia menjadi passive income kepada kita. Okay? So bila sampai gelombang yang keempat, tuan-tuan dapat 7,500 setiap bulan dah. 10,000 orang sudah berbelanja menggunakan smart services. Kerana kita yang mulakan tu, kerana kita yang mendidik 10 orang tu. Kan, kita yang mendidik 10 orang tu, dari situlah dia bermula gelombang tu. Gelombang yang pertama tu bermula di situ kan. Tapi kalau kita tidak involve, kita tidak curahkan kita punya tenaga untuk mendidik 10 orang tu, bermakna tidak adalah gelombang yang keempat. Gelombang keempat tidak ada, tuan-tuan, sebab dia muncul daripada G3. G4 datang daripada G3, G3 datang daripada G2, G2 datang daripada G1. Kalau G1 tak ada, kita tak buat kerja kita tak mendidik orang, tak ada lah. Tak ada 10 orang tu. Okay. So dia gelombang menghasilkan gelombang, menghasilkan gelombang, menghasilkan gelombang. 5 kali gelombang. Sebab kita mesti gerakkan gelombang yang pertama. Gelombang ilmu. Gelombang ilmu itu menjadi duit kan. Ilmu itu menjadi duit lah, tuan. Knowledge become money kan. Okay, sampailah dia terbitlah gelombang yang kelima. Gelombang kelima ni dah tsunami dah, tuan. Tsunami dah. Sebab dia 100,000 duit tu datang. 100,000 ringgit duit tu datang dalam setiap bulan. Setiap bulan the money comes in big wave kan. Gelombang besar kan. 100,000 dia datang. Dia datang 125,000 tapi kita boleh ambil cuma 100,000. Maksimum kita dalam commission services ini, cashback services ini ialah 100,000 untuk seorang lah. Okay. Itu. So your mind, mata akal kita ni tengok gelombang, tengok air, tengok duit. Cantumkan dia kan. Cantumkan dia tu. Gelombang berbentuk air tapi dia duit. Macam tu lah. Guna mata akal kita. Mata kepala tak boleh tengok macam tu. Mata akal boleh. Okay, jadi aliran wang services. Okay, dia daripada pipe ini orang berbelanja ni tuan. Beribu-ribu orang berbelanja kat sini setiap hari. Ada beribu-ribu ringgit mengalir kat sini. Okay. Kita nak dia sampai ke rumah kita pipe tu. Kan ada pecahan pipe tu lah. Okay. Ada branch dia. Walaupun kecil tak apa. Tapi dia mengalir pergi rumah kita. Dapatlah RM1 satu orang. Tak kisahlah kan. Kalau RM10,000 ringgit, RM10,000 duit RM1 tu datang ke rumah kita, okey lah. RM10,000 sebulan kan. Itu yang kita nak buat begitu. Now, bonus cashback ini tuan-tuan. Bonus cashback services ini dia mengalirkan dua lagi aliran. Dia mengalirkan dua lagi aliran duit. Okay, cashback services tu ada duit. Yang kita cerita tadi, yang 5 generasi tu. Itu pergi ke rumah kita tu, RM1 tu. Tetapi tu, dia ada lagi pipe. 2 pipe lagi keluar. 2 lagi pipe keluar pergi masuk rumah kita. Okay. Itu dipanggil bonus sponsor aktifkan cashback. Bonus sponsor aktifkan cashback. Duit lagi mengalir kat rumah kita. 1 pipe lagi. Okay. Tadi cashback services ada lagi 1. Dia pecahan dari situ. Kenapa boleh ada lagi? Sebab itu syarat. Sebab syarat. Okay, syaratnya tuan-tuan, kalau kita nak makan bonus cashback services ni, syaratnya kita kena aktifkan kita punya cashback. Tak boleh duit tu pergi rumah kita. Services tu tak boleh pergi rumah kita kalau kita tak aktifkan cashback. Berapa nak aktifkan tu? RM110.
Setahun, RM110. So, bila kita aktifkan, ada kawan kita aktifkan, itu dipanggil sponsor bonus. Sponsor bonus, kawan kita yang aktifkan dia punya cashback. Nah, itu 5 generasi juga. 5 generasi juga, tuan-tuan. Tapi besar dia punya duit yang datang tu besar, tuan-tuan. Bukan singgit-singgit. RM20, RM5, RM3, RM2. Dia datang rumah kita tu, dia note yang besar sikit. Bukan singgit-singgit. Okay. Itu ada pipe lagi satu. Yang kedua ada pipe lagi dipanggil bonus gaji bulanan. Aktifkan cashback. Daripada aktifkan cashback itu ada 2 keluar dari situ. Okay. Sponsor dan juga gaji bulanan. Yang ni kecil lah, 50%, 50%, 50%, 50%. Tapi setiap bulan, selama 12 bulan, kita akan dapat 5%, 5%, 5%. 5 generasi juga. Okay. Tapi bila kita aktifkan cashback itu, kita nak dapatkan bonus gaji bulanan ini, tuan-tuan. Dia ada syarat lagi. Syarat kepada gaji bulanan. Bukan syarat kepada sponsor, tidak. Syarat kepada gaji bulanan itu adalah kita kena beli produk eksklusif 1 kotak kopi ataupun 1 inci sebulan. Setiap bulan. Okay, kalau kita nak gaji bulanan, tuan-tuan. Siapa yang tak mau gaji bulanan kan? Jadi bila kita nak gaji bulanan, kita beli produk eksklusif itu dapat lagi 1 bonus dipanggil bonus cashback produk eksklusif. Jadi berapa pipe duit masuk rumah kita? Kalau kita tengok sini, services 1, sponsor 2, gaji bulanan 3, produk eksklusif 4. Jadi ada 4 pipe, tuan-tuan. Ada 4 pipe masuk ke rumah kita daripada cashback services. Tapi sebenarnya ada lagi 2 tapi sebut tak nak jelaskan di sini. Ada 2 lagi, iaitu CV dan business center, tuan-tuan. Itu ada kaitan juga dengan cashback services ni. Tapi tak apalah, yang tu kita asingkan dulu. Cerita yang ni saja pun tak apa. Jadi ada 4 pipe masuk ke rumah kita kerana benda ni, cashback services ni. Okay, tapi yang paling utama itu cashback services lah, tuan-tuan. Sebab dia kan benda yang berulang. Benda yang berulang. Walaupun seringgit-seringgit tak apa. Seringgit-seringgit tak apa, tapi dia sentiasa ada. Sentiasa ada. Kalau yang sponsor ni, sponsor lah. Tak sponsor tak ada. Kan? Tapi kalau cashback services ni, setiap orang berbelanja, tuan-tuan. Orang yang sama berbelanja berulang-ulang kali. Kita dapat komisen berulang-ulang kali. Jadi walaupun dia seringgit, tapi penting sebab dia berulang-ulang kali. Okay, cashback produk eksklusif ini juga berulang-ulang kali sebab setiap bulan, tuan-tuan. Penting juga tu, kan? Okay, jadi kalau kita aktifkan cashback, kita dapat berapa? RM20, RM5, RM5, RM3, RM2. 5 generasi juga, tuan-tuan. Banyaklah tu, boleh sampai 230,000. Network yang sama tadi tu, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Network yang sama. Okay, kita sponsor orang yang sama. Dia aktifkan cashback dia, kita dapat lagi komisen ni. Okay, cuma komisen ini dia punya repeat, untuk orang daripada orang yang sama. Repeatnya ialah setahun sekali. Repeatnya orang yang sama itu. Tapi ini dikira hari-hari. Bukan kira hari-hari, sorry. Dia real time, on the spot. Kan? Hari ini ada si Ali. Ali itu tinggal di Temerloh. Di Temerloh dia generasi ketiga aku. Dia aktifkan dia punya cashback. Aku dapat RM5 daripada si Ali yang tinggal di Temerloh tu. Begitu. Nanti tahun depan 12 bulan tahun depan dia aktifkan lagi. Kedua kali aktifkan. Jadi dapat lagi RM5 daripada dia. Macam tu. Okey. Tapi sepanjang tahun itu ada ribuan orang yang aktifkan cashback. Jadi hari-hari aku boleh dapat komisen ni daripada orang yang berlainan, kan. Jadi satu tahun tu aku boleh dapat RM235,700. Contohlah tu, setahun. Okay. Daripada 111,000 orang ni aku dapat suku juta income daripada sponsor aktifkan cashback. Duit tu. Siapa nak bagi suku juta, tuan-tuan, dalam setahun? Setiap tahun?
Okay, setiap tahun 10 juta, 10 juta, 10 juta. Now, gaji bulanan ini juga yang tuan akan dapat. Ini 50 sen. 50 sen, tapi ini 50 sen setiap bulan. Okay, setiap bulan. Dia berulang-ulang tu. 50 sen, 50 sen, 50 sen setiap bulan. Kan? Jadi, sebulan itu tuan boleh dapat 55,000. 55,000 ringgit setiap bulan daripada gaji bulanan punya pasal. Okay, aktifkan cashback itu, dapat lagi gaji bulanan tuan. Kalau ada jumlah network kita seperti ini, bermakna setiap bulan dapat 55,000. 12 bulan tuan dapat 666 kan, 666,000 tuan. Tuan-tuan punya gaji bulanan sepanjang tahun tu, satu tahun tu lebih setengah juta. Setiap bulan tu lebih 50,000 lah. Gaji. Itu bukan manager, bukan senior manager. Itu macam kalah CEO lah tuan. 55,000 sebulan gaji tu. Kalah CEO. Ada CEO tak dapat pun 55,000. Gaji menteri pun tak sampai 55,000 tuan. Kita boleh dapat gaji kat sini dalam Smart CV, dapat gaji bulanan lebih 50,000 sebulan. Walaupun 50 sen, 50 sen, 50 sen tak apa. Okay? Nampak benda ni tuan-tuan. Ini the money flowing. Wang mengalir ni tuan-tuan. Mengalir ke dalam gaji bulanan ni. Tak maukah gaji macam ni? Okay? Okay? Tak payah cari kerja lah tuan-tuan. Siapa yang sekarang kena buang kerja kan? Kena buang kerja. Alamak. Aku punya kilang problem. Tutup kilang. Terpaksa semua kena buang kerja. Atau ada pembuangan kerja, pengurangan kerja. Jadi termasuklah aku kena buang kerja. Contohlah. Kalau tuan-tuan dalam keadaan begitu, buatlah benda ni, tuan-tuan dapat gaji dari sini. Ambil gaji daripada sini lah. Okay? Lagi bagus. Okay. Jadi bila tuan-tuan nak dapat gaji tadi yang 55,000 punya gaji ni, tuan-tuan punya syarat ialah kena beli produk eksklusif tuan-tuan. Itu yang kopi 69 atau saja inci itu kan. Tuan-tuan dapat RM1, tapi yang generasi keempat tu tuan-tuan dapat RM5. Bila kawan kita di G4 itu beli kopi, tuan-tuan dapat RM5. Yang direct dengan tuan-tuan RM1 lah. Gelombang yang pertama, kedua, ketiga ni semua RM1. RM1 dia punya air gelombang tu RM1. Tapi besar lah kan. 10, 100, 1000. Yang gelombang keempat ni 10,000 punya gelombang besar. Tuan-tuan dapat RM5. RM5 kali 10,000 dah 50,000 dah. Kan? Gelombang yang datang tu 50,000 tuan-tuan. Bila dia datang tu 50,000 setiap bulan 50,000 tu. Tu pipe lagi masuk ke rumah kita RM50,000 sebulan daripada ini. Produk eksklusif ni. Produk eksklusif beli kerana nak dapatkan gaji. Nak dapatkan gaji kan. Dia bersambung-sambung lah tuan-tuan. Dia bersambung-sambung. Now syarat ini tuan-tuan, sebab syarat sekarang ni syarikat dia nak jadi bentuk korporat tuan-tuan. Jadi dia tak mau nampakkan G1, G2, G3, G4 ni. Jadi syarat sekarang dia berubah macam ini tuan-tuan. Tuan-tuan semua orang dapat G4. Okay, semua orang makan sampai G4. Tetapi nak dapatkan berapa peratus daripada total G4 itu, dia bergantung kepada berapa orang yang tuan-tuan direct sponsor. Kalau tuan-tuan sponsor satu orang, 10%. 10% daripada the whole commission daripada G1 sampai G4. Macam tu. Okay. Kalau tuan-tuan sponsor 2, 20%. 3, 30%. Setiap seorang yang tuan-tuan sponsor 10%. Jadi kalau 10, 100%. Lebih 10, 100% jugalah. Okay. Jadi contoh, tuan-tuan punya income G1 sampai G4 ialah 50,000. 50,000. Kalau tuan-tuan sponsor satu orang saja, boleh jadi ni. Boleh jadi kita sponsor satu orang saja, tapi komisen kita 50,000. Macam mana tu? Sebab orang yang kita sponsor seorang saja G1 tu,
Dia pula, dia ramai sponsor. Dia sponsor 100,000 orang dia sponsor. Besar lah dia punya tim dia. Tapi tim aku. Walaupun aku sponsor seorang. Jadi aku boleh dapat 50,000. Walaupun aku sponsor satu orang. Sebab aku boleh makan sampai G4 kan. Tetapi syarat dia kata, kalau tuan-tuan sponsor satu orang, tuan-tuan dapat 10%. Jadi daripada 50,000 tu tuan-tuan dapat 10%. 5,000 lah. Tuan-tuan dapat 5,000 lah. Okay. Kalau syarat sebelum ni, tuan-tuan nak makan sampai G4, tuan-tuan kena sponsor 10. Baru makan G4. Tapi sekarang syarikat dah tukar, permudahkan, semua orang makan G4. Okay, tapi nak makan berapa persen, tuan-tuan kena tengok berapa orang yang kita sponsor. Okay, jadi syarat ini lebih bagus. Lebih bagus lah, tuan-tuan. Jadi kalau orang itu dia sponsor satu orang saja, tapi satu orang itu bergerak bagus, besar, dia dapat banyak komisen. Macam tadi 5,000 dia lebih dapat. Okay. Yang tu. Sama juga dengan Sacha Inci. Sacha Inci lebih kurang sama dia punya pembayaran. Okay, cuma di sini RM2. RM2. Tapi di bawah ni sama RM5. RM2, RM1, RM5. So lebih kurang. Okay, itulah malam ini yang saya nak share. Besok kita sambung yang lain, tapi ini saya pun nak jelaskan malam ini yang berkaitan dengan services itu. Okay, jadi the flow of money dia besar, tuan-tuan. Sangat besar, sangat besar di sini. Okay, di dalam smart services ini. Tapi kalau saya pun nak ringkaskan services sajalah. Kalau kita katakan services, smart services benda yang sama. Kadang-kadang kita nak cepat sikit, kita kata services. Okay. So dalam cashback services, this is where the money is flowing so big, big volume, tidak pandai kering. Pipe itu tak pandai kering. Kan? Kalau gelombang, kita nampak gelombang, dia punya gelombang tu tak pernah berhenti. Dia akan datang saja gelombang tu. And the money become bigger and bigger. Sebab tidak ada orang yang tidak berbelanja kan. So the wave sentiasa akan pukul pantai kita tu. Dia akan datang kan. Because semua orang berbelanja. Tapi tuan-tuan kena nak besarkan gelombang tu, tuan-tuan kena mendidik orang. Start with gelombang satu. Gelombang satu yang tuan-tuan didik. Then orang yang kita didik itu dia akan mendidik dia punya orang pula, itu G2 kita. Kan? Kalau quality of our teaching is good, the 10 people dia akan duplicate. So dia akan able to teach other people. So itu menjadi G2 kita. G2 akan jadi G3, G3 akan jadi G4, G4 akan jadi G5. G5 itu bila datang, tuan-tuan, itu RM100,000 setiap bulan menanti kita. RM100,000 setiap bulan menanti kita, tuan. Sampai kita mati. Sampai kita mati, tuan. Sampai kita mati, waris kita pula yang sambung. Waris kita yang sambung. Kan? Waris kita meninggal dunia, waris dia pula sambung. Because this thing they never stop. Belanja kehidupan ni mana pandai berhenti. Kan? But kita kena start, tuan. Kita kena start dan fokus benda ni, tuan. Okay? Kita kena fokus untuk build the momentum itu. Momentum, kan? From 10, daripada 10 itu, 10 orang yang kita didik itu, jadikan dia momentum. Untuk dia duplicate, dia membesar dan membesar. Sampailah boleh ada 100,000 orang consumers. 100,000 orang consumers. Okay, yang berbelanja menggunakan smart services. Bukan susah, untuk kita ubah aja. Kita ni nak ubah orang punya mindset. Kita nak ubah mindset people berbelanja saja. Semua orang berbelanja kan. But orang semua tidak tahu kalau aku berbelanja cara smart services, I can get money. Itu je orang tak tahu. Kalau orang tahu, buat apa dia nak tolak? Kalau dia tahu kan, aku beli beras, beli tepung, beli gula, pergi ke restoran mamak, beli ke durian kat tepi jalan. Kalau aku tahu, aku beli baju,
beli seluar, beli pampers, kan? Kalau aku tahu semua belanja itu boleh jadi duit, tentulah aku buat. Tapi masalahnya orang tu tak tahu. Tidak ada siapa cerita dengan dia, kan? Selama ini tak ada orang cerita dengan dia, kan? Jadi dia buat kerja dia, berbelanja cara dia. Tapi kalau kita menjadi educational force, tenaga yang mendidik orang, perlahan-lahan kita punya jemaah kita yang berbelanja, tukar dari berbelanja biasa kepada belanja guna smart services, dia akan membesar. Dan jangan underestimate duplication of network. Duplication of network is very powerful. Sebab dia multiplier, kan? 10, kita ambil multiplier 10. 10, tis, ajar 10. Jadi 100 lah. 100 ajar 10. Jadi 1000 dah. Kan? That is very powerful. Okay? Sebab itu dia, company guna cara network ni. Supaya itu multiplier yang sangat bagus. 10 by 10, 10 by 10, 10 by 10, kan? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Kita guna multiplier of 10. That is very big. Kalau kita betul-betul gunakan yang ni, 100,000 orang tu boleh jadi tak sampai setahun. Boleh jadi tak sampai setahun je. Kita dah ada 100,000 yang berbelanja guna smart services under our dynasty. Kan, dalam dynasty kita. Okay. So tuan-tuan akan senang seumur hidup. Okay. Janganlah pening kepala dengan benda-benda lain, tuan-tuan. Alah Sifu, kemarin ada kawan saya cerita pasal produk ni, produk baru, produk kesihatan baru ni, Sifu. Sifu tak nak join ke? Kan? Ramai orang WhatsApp Sifu, kan. Produk inilah, produk itulah, ini kripto lah, apalah, macam-macam bisnes, kan. But we don't have time for that. Sebab kita ni mendidik orang, tuan-tuan. Kita ada mata kita sekarang melihat benda ni, mata akal kita melihat benda ni, kan. Kalau aku fokus cerita smart services ni, kan, aku fokus benda ni, 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10,000, 10 jadi 100,000. Satu masa dia jadi, ya. Tapi aku tak boleh tinggalkan cerita benda ni, kan. Tak boleh tinggal, tuan-tuan. Kan? Walaupun tarikan nak pergi sana tu ada, tapi tepislah. Kena jaga nafsu lah. Kan? Kena jaga nafsu lah. Nafsu nak buat benda tu, benda ni, kan. Sebab kalau kita buat beberapa benda dalam masa yang sama, jadi orang akan confuse. Orang akan confuse. What I'm teaching. Aku ajar apa benda ni? Kan? Jadi kita stay with one program. Jadi kita cerita benda yang standard. Okay, bertahan saja tu, bertahan, build your network. Satu hari nanti ombak yang datang, tuan-tuan, itu boleh sampai sudah 5,000, 10,000 sebulan. Dan tuan-tuan punya kehidupan dah stabil, kan. Tak payahlah pening-pening kepala benda lain. Focus this until dia menjadi hasil, kan. Menjadi passive income. Okay. Sebab kalau nak banding yang lain tak boleh lawan ni, tuan-tuan. Mana boleh lawan perbelanjaan? Tuan-tuan nak bandingkan produk apa? Produk apa nak bandingkan dengan perbelanjaan? Mana boleh lawan? Perbelanjaan is the number one. The number one. Okay. Kita sudah ada benda tu. Tinggal kita gerakkan dia saja. Gerakkan dia saja, kan. So, sudah pasti satu hari dia akan berhasil. Sudah pasti. Bertahan sajalah. Kan, bertahan. Dan kita ni, tuan-tuan, nak bertahan dalam smart city bukan susah. Kita ada BC, Business Center, itu boleh dapat duit cepat. Boleh dapat duit cepat dalam Business Center. Promote lah Business Center tu. Kan, memang dia datang sekali pun. Sekarang CV Smart Services ni dan BC kan dia datang sekali. Tuan-tuan kena buat tiga-tiga tu, kan. Okay. Walaupun tuan-tuan buat full time tu, macam Sifu ni lah, Sifu buat full time. Kalau tuan-tuan buat full time, kemarin sudah diberhentikan kerja. Contohlah, kemarin dah berhenti kerja dah, tak ada kerja dah. Macam mana ni Sifu? Buatlah benda ni. Tuan-tuan boleh dapat income yang cepat buat benda ni. Dia jalan, CV jalan, Smart Services jalan, Business Center jalan. Sekurang-kurangnya 3 benda jalan.
Business center tu akan bagi tuan-tuan duit yang cepat. Tuan-tuan nak RM100 sehari boleh. Kalau RM100 sehari kali 30 dah 3,000 je. Dah survive dah, tuan-tuan boleh survive dah. Kalau diberhentikan kerja, sekarang tak ada kerja, tapi boleh dapat 3,000 bulan pertama, dah boleh survive lah tu. Okey lah tu. Kan? Tuan-tuan boleh dapat di sini. Dalam Smart Services, tuan-tuan boleh dapat 3,000 tu. Sebab Sifu dah buat, Sifu dah buktikan. Kan? Boleh sebab dalam BC itu yang akan berikan tuan-tuan income yang cepat. Tetapi dalam masa yang sama kita bina kita punya income services tu. Sebab services itulah yang akan jadi passive income. Okay, passive income bukan dalam business center, tidak. Passive income dalam kita punya services. Tapi services tu kan Cipu kata tadi RM1 tuan-tuan. Jadi kena ambil masa gelombang, kena jadi gelombang yang keempat, baru dia powerful. Gelombang pertama belum banyak duit. Gelombang kedua belum ketiga dah okey sikit. Gelombang keempat, yes. Tuan-tuan akan dapat puluhan ribu kat situ kan. Gelombang kelima, ratusan ribu dah. Okay. So this platform yang tuan-tuan dah dengar malam ni, inilah platform tuan-tuan yang tuan-tuan boleh harapkan. Okay. Boleh harapkan. Kalau tuan-tuan mencari apa, belum decide lah. Apa bisnes aku nak buat Apa bisnes aku nak buat Sekarang tuan-tuan sudah berada dalam Zoom meeting ni. Kan Sifu bagi tahu tuan-tuan, tak payah cari sana, cari sini, cari sana. Buatlah smart services ini. Buatlah smart CV ini, bisnes ini. Tuan-tuan akan mendapat rezeki kat sini. Rezeki yang cukup untuk kehidupan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan sudah diberhentikan kerja, tak ada lagi. I have no source of income now. Sifu Ghani, saya tak ada income sekarang. Bolehkah saya harapkan bisnes smart CV ini? Yes, boleh. Because Sifu cakap daripada pengalaman lah. Sifu bercakap ni dari pengalaman, bukan orang lain. Sifu sendiri. Bulan pertama Sifu dah dapat lebih 4,000. Okay. Jadi boleh survive. Tuan-tuan boleh survive with this platform asalkan tuan-tuan fokus istiqomah. Fokus istiqomah tu benda sama lah. Kan? Ingat tu, fokus, follow one course until success. Ikut satu jalan, satu platform sampai berjaya. Kalau sudah berjaya, tuan-tuan ada income, contoh tuan-tuan dapat income tadi 50,000. 50,000 tuan-tuan dapat income setiap bulan daripada smart services. Cashback services tu tuan-tuan dapat 50,000. Tuan-tuan boleh buka second course. First course inilah smart CV ya. Tuan-tuan dah ada income 50,000 setiap bulan daripada smart CV. Kerjaya yang terbaik ialah investor. Saya ulang balik. Kerjaya yang terbaik ialah investor. Tidak ada boleh lawan itu. Kita ada pekerja, ada 4 kerjaya tuan-tuan. Pekerja, serve owner, orang yang bisnes sendiri. Kedua yang ada sistem. Okay, bisnes yang ada bisnes. Macam kita ni. Sekarang kita ni adalah kerjaya ketiga. Tuan. Kita ni, kita ada bisnes. Okay. Saya ulang balik. Pekerja. Ni ramai orang bekerja kan. Itu kerjaya pertama. Kerjaya kedua ialah serve owner. Macam doktor. Doktor dia ada klinik dia. Tapi dia bekerja juga. Kan. Okay, dia bekerja di klinik dia sendiri. Itu kerjaya kedua. Kerjaya ketiga ialah orang yang ada bisnes. Macam kita. Kita ni ada bisnes smart CV kan. Tapi smart CV itu bukan kita punya. Kita bisnes menggunakan smart CV. Jadi kita ada bisnes. Itu ketiga. Yang keempat ialah investor. Orang punya bisnes tapi kita invest. Okay? Tidak ada boleh lawan yang itu. Investor is the best career. Kenapa? The best career. Sebab kita tak guna masa kita. Okay? The most expensive thing in our life is time. More valuable than emas. Time, masa. Masa ini dia berjalan. Sampai kita meninggal dunia. Masa tu, masa. Ramai orang dia sudah sampai umur dia 60. Kan, dia bekerja sampai 60. Dan dia tengok dia punya life. Alamak. Aku bekerja. Aku tak ada masa nak enjoy my life.
berbanding dengan orang yang investor. Investor dia ada masa tuan. Duit dia bekerja untuk dia kan. The money works for him. Tapi dia masa tu dia punya. Dia bebas nak guna masa dia. So dia ada kehidupan yang happy. Sebab dia guna masa dia untuk benda yang dia suka. So nobody can beat investor. Now kalau tuan-tuan buat bisnes ni, buat bisnes Smart CV ini for 2 years. 2 years ke 3 years ke. Maybe 4 years. Maybe 4 years. Buat bisnes ini secara full time, secara fokus, secara istiqamah buat bisnes Smart CV ini. Sampai tuan-tuan ada income 50,000 a month. Contoh. Tuan-tuan ambil 50,000 tu setiap bulan. Okay. Separuh makan. Gunalah untuk kehidupan. Separuh lagi tuan-tuan invest. Invest dalam pelaburan yang betul lah. Invest dalam pelaburan yang betul. Dia banyak pelaburan yang kita boleh invest. Okay. That is the best career. Jadi tuan-tuan buat satu course lagi. Second course. From the first course. Itu tidak apa sebab apa? Tuan-tuan become investor. Bukan masa kita guna. Kita guna duit kita yang bekerja untuk kita. Itu okey. Investment tuan-tuan boleh invest 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tak kisah berapa banyak pun. Investment yang tuan-tuan buat. Tak kisah. Because we don't need our time. Kita need our money saja. Duit itu yang bekerja untuk kita. That is the best. Okay? Jadi dalam business kita, dalam Smart CV, of course that is kita punya planning. Perancangan kita begitu. Smart CV ini untuk kita dapatkan income. From this income, ada flow of money, ada passive income. Kan, kalau macam tadi yang Smart CV itu dia akan jadi passive. So daripada sana kita ada sumber wang untuk kita invest di tempat-tempat yang lain. Kan? Until kita sudah ada beberapa portfolio investment kita ni, mungkin ada 10 investment kita ni, daripada sana setiap investment kita mungkin dia pulangan kita 10,000 sebulan. Ada 10 dah 100,000 dah. From beberapa portfolio kan. Tapi semua datang daripada sini, daripada Smart CV kan. Sebab kita tak ada modal nak invest. Nak invest benda-benda yang proper investment tu. Kita tak ada modal sekarang. Bagi yang tak ada modal lah kan. Jadi kita ada duit di sini. Aku ada duit RM380 saja. RM380. Dengan RM380 itu tuan-tuan boleh buat bisnes Smart CV ini tuan-tuan. Okay, 2 CV. 2 CV RM20. Okay, aktifkan cashback RM110. BC beli 1. Jadi RM330. Langgan Sibu punya page pendidikan sebab itu penting untuk tuan-tuan duplicate. Jadi RM380 tuan-tuan punya modal, tuan-tuan sudah boleh buat bisnes ini. Buat full time ke part time ke sukatilah. But tuan-tuan akan dapat satu income yang pasif satu hari nanti kalau tuan-tuan fokus. Sebab tuan-tuan, rakyat Malaysia ni ada 30 juta. So siapa yang dulu nak tarik mereka tu jadi dia punya dynasty. Jadi kena kerja cepat tuan-tuan. Okay? Of course kita boleh pergi ke Indonesia, but we are talking about Malaysia dulu, kan? Jadi tak boleh kita hilang fokus kan. Tak boleh hilang fokus tuan-tuan. Ada 30 juta je ni. Aku nak ramaikan orang aku. Jadi kita kena fokus talking about this business every day. Macam tu. Sebab inilah pasif yang paling power ni. Kalau kita nak cari passive income yang paling powerful ialah belanja, bukan produk kesihatan, bukan produk apa tuan-tuan. Itu boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun, tapi belanja tak boleh turun, dia naik je. Tidak ada orang berhenti berbelanja kan. Okay, so the race ini perlumbaan nak tarik orang masuk dalam grup dia, itu perlumbaan ini. Kita berlumba ni untuk menarik orang masuk dalam kita punya G1, G2, G3, G4 sampai G5. Okay, everybody must do that. Okay, there's no excuses. Tak boleh bagi alasan tuan-tuan. Pintu alasan tutup tuan-tuan. Jangan buka pintu alasan tu. Kalau kita buka pintu alasan, macam-macam alasan akan masuk. Macam-macam alasan akan masuk. Jangan buka pintu alasan tu. Okay? Jangan kata aku tak pandai sponsor orang.
Itu alasan. Okay, tutup pintu tu. Okay, bila kita tutup pintu alasan, then benda-benda yang baik, benda-benda yang positif akan masuk. Sebab dia tak ada alasan dah. Aku sponsor 10. I must do that. Aku mesti sponsor 10. Tak ada alasan. Kan? Aku buka lah minda aku. Aku buka minda aku. Macam mana aku nak sponsor 10 orang tu. Dia many ways. Bila tuan-tuan buka, tutup pintu alasan, buka pintu creativity. Akan datang macam-macam idea how to sponsor people. Tapi jangan buka pintu alasan tu. Okay, barulah datang benda tu. Baru datang idea. Kawan aku tak cerita lagi, kan? Si Badarudin tu. Aku tak cerita lagi pasal smart services ni. Belanja angus aku tak cerita. Kan itu satu pintu yang tuan-tuan boleh dapat. Tapi kalau dah ada alasan, kalau aku cerita dengan si Badarudin ni, dia tak minat lah. Dah kita yang buat alasan tu. Kita tak tahu dia punya respon, tapi kita dah buat alasan tu. Okay, jadi tutup pintu alasan, buat kerja, take action. Akan tuan-tuan, semua orang boleh dapat 10. Semua orang boleh dapat 10. Walaupun dia tidak boleh, dia bisu, dia pekak. Kan? Orang bisu, orang pekak boleh dapat 10 orang. Tuan-tuan. Guna sibu punya page pendidikan tu bagi kau lah. Orang bisu, orang pekak pun boleh copy paste page pendidikan tu punya link kan. Okay, there is no excuses at all. InsyaAllah tuan-tuan, bersama-sama bila kita berjamaah, masing-masing buat kerja masing-masing, sambil-sambil kita tolong menolong antara sesama kita, sudah pasti yang 10 itu semua orang boleh capai. Okay, kita berjamaah ni bukan seorang-seorang. Kita saling kuat menguatkan antara kita ni. Jadi kenapa Sifu sanggup buat Zoom meeting ni setiap malam tu? Sebab Sifu nak kita berjamaah. Kan, berjamaah secara Zoom meeting. Okay, Sifu ada kekuatan, tapi Sifu ada kelemahan juga. Tuan-tuan ada kekuatan, ada kelemahan juga. Semua orang begitu. Semua orang tidak ada yang perfect. Kan, masing-masing ada kekuatan, ada kelemahan. Tapi bila kita sinergikan kita punya kekuatan itu, kita bergabung tu, dia menjadi kekuatan untuk everyone. Semua menjadi kuat. Kerana gabungan tu semua jadi kuat. Kan? Macam itulah. Itu dia bahasa orang putih, together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Itu dia punya spirit tu, team tu. Kan? Okay, jadi sampai sini saja yang semua boleh sampaikan, insyaAllah. Tuan-tuan, hampir lagi 37 orang Sifu nampak tu. Kalau dapat besok tambah 3 lagi tuan-tuan 40, jadi Sifu akan buat cabutan bertuah. Sifu nak bagi satu orang di antara tuan-tuan ini untuk free page pendidikan smart services itu. Okay, so 37 orang ni besok masuk balik dan bawa lagi orang ekstra. Everybody bawa satu. Jadi ada 60 orang besok kan. InsyaAllah. Okay, jadi sama-sama tuan buat peranan masing-masing, mudah-mudahan kita punya kerja ini kita dapat create momentum. Okay, kita nak 1 juta tuan-tuan 1 juta ahli. Dalam beberapa bulan ni syarikat kita nak 1 juta ahli. Jadi kita boleh buat benda tu melalui Zoom meeting ini. Okay, seperti ini boleh. Jadi kalau ramai-ramai orang buat Zoom meeting, nanti tuan-tuan juga buat Zoom meeting. Satu malam mungkin bergerak 1000 Zoom meeting. Bayangkan kalau 1000 Zoom meeting satu malam tuan-tuan kan? Akan capai lah 1 juta ahli tu. Kan? InsyaAllah. Alright, so ada soalan tak? Dah pukul 9:04 minit. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? Ada Sifu. Ada? Ya, Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Tadi itu yang Sifu cakap, kalau nanti kan kalau kita punya duit itu banyak, sudah 100.000 saya boleh keluar. Jadi contohnya kan Sifu, kalau kita punya duit di sana sudah berjuta-juta tuh Pak. Jadi 100.000 juga lah keluar tuh. Begitu kah? Cashback services. Cashback services dia punya maksimum untuk sebulan ialah 100,000. Now 100,000 itu hanya mereka yang ada BC. Okay, ada syarat lagi. Ada syarat dia
bagi mereka yang beli BC walaupun satu, dia boleh makan sampai 100,000 yang 5 generasi itu. Ya, maksimum. Jadi tidak boleh lebih 100,000. 100,000 itu dah terlalu besar. Terlalu besar sudah. Jadi kita bagi orang lain pula lah. Ya. Jadi kita punya had ialah 100,000 dalam services. Commission services itu. Semua orang maksimalnya sampai tahap 100,000. Kalau dia nak lebih, masukkan bini dia kah, anak dia kah, sukatilah. Okay. Satu orang, satu nama, 100,000 maksimum. Oh, tidak termasuk setelah itu kan, Sipo? Oh tidak, ini services saja. Services saja. Oke, terima kasih, Sipo. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum, Sifu. Mau tanya. Ya. Aku suara Sarut lah. Ya, Ini mau tanya lah, Sifu, yang cashback Ya. itu yang RM 110 ringgit itu apa? Itu stiker kah? Okey, bagus, soalan bagus. Now, RM110 itu, okay, ialah lesen. RM110 itu ialah lesen untuk kita makan bonus smart services. Bonus smart services yang tadi yang saya explain tu, yang RM1 kita dapat tu, itu bonus dipanggil bonus services. Kalau kita nak makan yang itu, dia ada syarat. Syaratnya ialah kita kena aktifkan yang dipanggil cashback. Activate cashback bahasa orang putihnya lah, bahasa Melayunya kita kena activatekan kita punya status cashback itu. Dulu masa awal-awal kita panggil dia cash sticker, tapi sekarang tak boleh panggil itu. Jangan kata cash sticker. Katakan cashback, package cashback. Jadi kita kena aktifkan itu yang 110, kita kena bayar 110 untuk kita aktivekan kita punya status untuk kita punya account cashback. Jadi bila kita sudah aktif kita punya account cashback, barulah kita boleh makan tadi yang bonus services itu. Ini Sibu dapati ada ramai juga yang belum aktifkan dia punya cashback itu. Jadi kena aktifkan tu, kena aktifkan cashback. Sebab mungkin kurang faham. Ya. Itu yang banyak bertanya juga tuh. Jadi ada saya kasih introduce kawan yang baru lah. Jadi saya bagi nampak juga kan. Itu yang dia orang tanya juga tuh. Yang dulu, ini kawan yang dulu lah. Tapi dia belum beli lagi. Dia cakap, ini apa lagi ini ya? Saya pun bertanya sama Ain. Ain pun dia kata kalau kita tanya lah kan. Kita tak sama-sama. Jadi maknanya setiap bulan kah? Tidak, sekali saja. Sekali setahun. Tapi saya sudah beli dulu. Tak bayar lagi lah. Kalau sudah beli, sudahlah. Ya. Maknanya kalau siapa yang sudah bayar dulu 110, tak payah bayar lagi. Itu kan sekali semua itu. Sekali setahun. Okay. Jadi saya 2 kali lah sudah bayar. Tidak payah bayar 2 kali, sekali saja. Activate kita punya activate kita punya, dipanggil sana 4G lah, 4G cashback itu kan. Itu sekali saja, mana boleh 2 kali. Sekali saja. Saya kena cakap dengan Puan Julia lah. Saya sudah transfer dengan Puan Julia semalam. Saya ingat tak bayar lagi. Tak payah. Yang sudah, sebab ramai yang sudah bayar kan. Ya, tak bayar. Tak payah bayar lagi, dia kan sekali saja setahun. Kan. Dia pun tak sengaja mungkin dia ingat saya belum beli. Okay. Jadi tuan-tuan ya, Sibu nak ingatkan tuan-tuan ni, activate cashback itu adalah sama yang tuan-tuan bayar yang 110 untuk yang cash sticker tu kan. Benda tu lah, benda yang sama lah tu. Kan? Benda yang sama. Jadi cuma namanya, nama sekarang kita tak boleh kata dia cash sticker, tak boleh. Nama dia ialah cashback, aktifkan cashback. Jadi bila kita aktifkan cashback, kita bayar 110, apa yang company bagi, company akan bagi kita stiker itu, dikirim kepada kita untuk kita tampal di kereta, itu sebagai
bantu syarikat iklankan jenama syarikat itu di persada masyarakat kita kan. Yang kita bayar RM110 itu nak activatekan kita punya cashback. Bukan stiker. Stiker tu dibagi kepada kita untuk tolong saja syarikat war-warkan jenama itu di masyarakat lah. Bukan RM110 untuk stiker, tidak tuan ya. Yang RM110 itu sebenarnya untuk activatekan kita. Dapat lesen kita makan kita punya services itu. Oh, Betul. yang saya tanya ini setahun sekali sahaja kan? Ya, setahun sekali. Jadi siapa yang sudah bayar RM110 tak payah bayar lagi. Oh, Dia sekali saja, bukan 2 kali. Kan? Okay? okay. Ada kawan-kawan kita dah bayar kan tempoh hari kan, bila kita Ya, tak payah bayar lagi lah. aduh. Okey, tak apa, minta balik dengan Julia. Oh, bukan, mungkin dia ingat saya belum bayar. Okey. Ya, kan. Okay, ingat lah. Macam mana nak tahu saya dah bayar belum, Sifu? Senang je. Tuan-tuan pergi ke dalam tuan-tuan punya sistem, buka sistem. Dalam sistem tu tengok dalam tuan-tuan punya dashboard. Kan? Dalam dashboard ada cerita tuan-tuan punya cashback 4G tu dah aktif atau belum. Tengok kat situ lah. Okey, tak apalah, sebelum berhenti kita Sifu tunjuklah. Okey, dashboard. Ni dashboard tuan-tuan. Nampak? Sifu besarkan sikit. So dashboard ini tuan, di atas ini dia ada tulis ini kan. Ni kan cashback 4G ni. Ya. Tuan-tuan tengok yang ni. Kalau dia kata aktif lah tu. Buat apa nak aktifkan lagi? Okey. Kan? Ada dah kita dah. Cashback 4G aktif. Kan? Maknanya tuan-tuan sudah bayar RM110 dah tu. Dah bayar dah tu. Kan? Dah aktif lah. Jangan lagi bayar RM110 lagi. Buat apa? Kan? Dah aktif lah. Ni sampai, macam Sifu punya ni sampai tahun depan lah. 10 hari bulan Februari. Kan? Setahun tu. Okey. Faham tak? Jangan bayar 2 kali. Ya. Okey, yang ni tuan-tuan ya, penting ni tuan-tuan ya. Sebab Sifu kata tadi, kalau tuan-tuan nak makan gaji bulanan tu, gaji bulanan ni kita kena aktif kita punya produk eksklusif tuan-tuan. Jadi pastikan dia aktif lah, belilah produk eksklusif. Jadi tuan-tuan dapat gaji bulanan, dapat lagi yang 4G produk eksklusif. Itu yang Sifu dah jelaskan tadi kan. Okey, Sifu, yang stiker tu itu RM110 itu sekali saja. Tetapi yang ini yang apa produk eksklusif apa? Ini setiap bulan. Ini setiap bulan kah? Setiap bulan. Tengok di sini tarikh dia. Tengok tarikh tuan-tuan. Di dashboard ni kita boleh nampak tarikh dia bila. Macam Sifu ni sampai 10 Jun. 10 Jun Sifu beli lagi lah. Okey. Sebab saya takut saya salah info dengan orang kan. Saya kena betul-betul faham. Ya. Saya tertinggal sebab sakit hari itu. Oh, tak apa. Jadi semua orang tuan-tuan semua orang tengok dia punya cashback 4G ni. Dalam dashboard. Tengok tarikh dia. Kan? Tengok status dia lah. Tengok aktif tak aktif. Kalau tak aktif, belilah. Bayarlah RM110 tu. Kalau dah aktif, tak payah. Tuan-tuan dah bayar dah tu. Apa lagi nak bayar kedua kali? Kan? Macam tu. Macam mana nak aktifkan Sifu? Tengok kat sini tuan. Ini Sifu tunjuk yang kat sini lah. Okay. Kat sini kan ada ni My Cashback 4G ni. Tekan kat situ. Ni activate ni. Activate. Masukkan username tuan-tuan di sini. Okay. Kalau belum aktif lagi lah. Boleh buat sendiri. Tak payah orang lain buatkan. Sendiri buatlah. Kan. Pastikan ada duit dalam Activate Wallet RM110. Okay. Lepas tu masukkan username kat sini. Tu tekanlah activate, dia jadi ya. Dia akan ambil duit RM110 dalam kita punya Activate Wallet. Okay. So ini al-wajib. Activate Cash 4G ini adalah wajib tuan-tuan. Sebab kita semua nak dapatkan belanja hangus tu. Kita nak makan smart services punya bonus tu. Jadi mestilah kita activatekan kita punya cashback. Kalau tidak macam mana nak makan? Tu tuan-tuan Sebab ni ramai lagi yang belum buat ni. Ramai lagi belum buat activatekan dia punya cashback. Itu wajib. Al-wajib.
Bukan pasal stiker punya pasal, bukan. Kita nak makan cashback tu. Tapi kita dapatlah stiker tu. Tapi bukan itu yang penting. Yang pentingnya kita boleh makan bonus yang RM1 orang berbelanja kita dapat RM1 tu. Itu yang kita nakkan tu. Itu mesti kita beli cashback punya 110 tu mesti. Sebab itu syarat. Nak makan itu sebab bahasa Sifu lesen. Tuan ada lesen nak makan services itu. Itu setiap tahun kan, Sifu? Setiap tahun ikut masing-masing punya tarikh. Okey. Siapa masuk bulan ni sampai bulan depan tahun depan. Siapa masuk bulan depan sampai bulan depan tahun depan. 12 bulan dari tarikh dia masuklah tu tadi. Saya beli bulan 3. Saya masuk bulan 2, beli bulan 3. Ya. Bulan 3 tahun depan lah. baru. Ya. Kan? Tengok tarikh macam Sifu punya tarikh tadi tu. Okey. Tengok masing-masing tengok tarikh. Okay. But wajib wajib Siapa yang belum activate tolong activate. Jangan tanya orang aku dah activate belum, sendiri tengok Sendiri tengok lah kan. Mana kita tahu hang dah activate belum? Tengoklah dashboard tu. Dia aktif ke tak aktif? Kalau tak aktif belum lagi lah. Kalau aktif sudahlah. Kan jelaslah. Susahnya. Susah. Okay. Kalau tuan-tuan masih confused, tanya tuan-tuan punya upline. Right? Tanya upline. Kalau upline juga confused, tanya Sifu lah. Saya rasa. Kalau upline juga pening kepala, tanya Sifu lah. Itu saya tanya Sifu. Sebab mungkin bukan dia pun confused juga tu. Ya. Tapi paling senang tengoklah masing-masing punya status tu dalam dashboard kan. Itu tidak akan keliru lah. Tengok saja situ ada aktif tak aktif. Mesti betul lah tu. Kan. Alright, sampai sini saja tuan-tuan Sampai sini saja. Jadi sampai sini, jangan jumpa lagi esok, insyaAllah dipanjangkan umur. Besok cecahlah 40 lebih lah tuan-tuan 50 ke 60 ke kan. Bilangan orang tuan-tuan Jadi semua orang sekarang ni yang sanggup bertahan mata ni sampai jam berapa sekarang ni? 11.18. Kita ada 36 orang tuan 36 orang masuk balik besok, lepas tu bawa lagi seorang satu. Kan? Bawa orang baru seorang satu. Orang baru itu tak semestinya yang sudah join prospek pun boleh masuk. Kan? Orang yang belum daftar pun bawa masuk Zoom meeting. Zoom meeting itu untuk semua orang. Yang sudah masuk, yang belum masuk, boleh kita bawa masuk dalam Zoom meeting. Okay? So, ajaklah. 2 orang Sifu, 2 orang, 1 orang. Lagi hebat lah kalau 2 kan. Kalau 1 dah jadi 60 kita besok kan. Okay, buat kerja tuan-tuan ajak kawan-kawan. Jadi sampai sini saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.